Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bersama saya 2220554 Nur Amir Hamizah Bihamdan dalam TV Suara Quran. InsyaAllah pada hari ini saya ingin menceritakan tentang Ashabul Kahfi menurut ahli tafsir. Okey, terlebih dahulu saya ingin menerangkan tentang asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Seperti yang kita ketahui bahawa setiap ayat Al-Quran yang Allah turunkan pasti memiliki maksud dan tujuan, serta bagaimana sebab kejadian turunnya ayat tersebut. Menurut Ibn Katsir tentang asbabun nuzul surah Al-Kahfi ialah orang Quraisy yang ingin bertanya kepada pendeta Yahudi tentang Nabi Muhammad SAW dan suruh bertanya kepada Muhammad SAW tentang 3 perkara. Yang pertama, sekelompok pemuda yang pergi pada masa lalu. Yang kedua, tentang seorang lelaki yang merupakan sebagai penjelajah yang sampai timur ke barat. Dan yang ketiga, tentang roh. Dalam tafsir Jalalain menyebut bahawa asbabun nuzul surah Al-Kahfi adalah ujian Nabi Muhammad SAW oleh orang Yahudi. 3 perkara yang ditanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tentang pemuda, iaitu Ashabul Kahfi, dahulu yang diasingkan daripada kaumnya. Yang kedua, tentang seorang lelaki yang meneroka ke hujung timur dan barat. Dan yang ketiga, tentang perkara roh. Seandainya Nabi Muhammad SAW dapat menjawab, maka akan diiktiraf oleh orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya 2220566 Muhammad Nur Amir Farhan bin Muhammad Tamizi dalam siaran TV Suara Quran. Pertama sekali, dalam siaran kali ini saya akan menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi menurut ahli tafsir. Sebelum Ashabul Kahfi masuk dan berlindung di dalam gua tersebut, tentunya ada latar belakang atau sebab mengapa mereka memilih untuk berlindung di dalam gua tersebut. Kisah ini diungkapkan dalam surah Al-Kahfi ayat 13 hingga 16. Okey, dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menggambarkan tentang sikap dan perkataan pemuda iaitu Ashabul Kahfi terhadap pemerintah dan rakyatnya. Dijelaskan juga bahawa mereka diberi keimanan dan kepercayaan yang begitu kuat sehingga mereka berani menentang akidah kaumnya iaitu syirik yang bermaksud menyembah selain Allah. Mereka menyedari bahawa mereka tidak mampu untuk berhadapan dengan pemerintah yang zalim dan penindasan yang dikenakan ke atas mereka, maka salah seorang daripada mereka bercadang untuk meninggalkan rakyatnya dan tidak kembali ke tempat itu. Akhirnya mereka pergi ke sebuah gua di mana gua ini dapat mengekalkan iman mereka dan melindungi mereka daripada penganiayaan. Daripada rumusan di atas, jelaslah bahawa punca mereka masuk ke dalam gua menurut tafsir Al-Misbah adalah kerana keinginan dan keteguhan akidah golongan pemuda ini untuk mempertahankan akidah mereka. Selain daripada itu, mereka menyedari bahawa mereka tidak mampu menghadapi raja yang sangat zalim iaitu Raja Daqyanus dan penindasan yang dilakukan terhadap mereka. Manakala menurut tafsir Ibnu Katsir, pemuda Ashabul Kahfi ini ingin menjaga iman mereka. Sebelum mereka meninggalkan kaumnya, mereka Ashabul Kahfi telah berusaha menyeru raja dan rakyatnya untuk menyembah Allah, tetapi usaha mereka ditolak oleh raja dan rakyatnya.
Pada ayat yang seterusnya, dalam tafsir ini menerangkan tentang keadaan Ashabul Kahfi di dalam gua tersebut, yang mana mereka seperti orang yang tidak tidur atau berjaga walaupun semuanya dalam keadaan tertidur. Badan mereka juga dibolak-balikkan ke kiri dan ke kanan sehingga angin dan matahari menerpa seluruh tubuh mereka agar tidak rosak oleh pengaruh keadaan tanah. Selain itu, setelah sekian lama mereka Ashabul Kahfi tertidur dalam waktu yang lama sekitar 309 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala telah membangkitkan mereka dan mereka bertanya-tanya antara satu sama lain, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini selama sehari atau setengah hari." Selepas mereka dibangkitkan, kemudian mereka berusaha mencari makanan yang halal dan baik. Mereka tidak sedar sudah agak lama mereka tertidur. Mereka menyangka bahawa mereka hanya tertidur hanya beberapa jam. Tetapi setelah salah seorang dari mereka keluar daripada gua tersebut untuk membeli makanan, pemuda itu berasa negara yang mereka diami telah mengalami pelbagai perubahan. Begitu juga dengan penduduknya. Oleh itu, mereka masuk ke dalam kota secara bersembunyi agar tidak diketahui oleh kaumnya di mana keberadaan mereka. Seterusnya, bagaimanapun rakyat negara itu akhirnya mengetahui keberadaan mereka melalui wang yang digunakan oleh pemuda tersebut, iaitu wang dirham yang ingin digunakan untuk membeli makanan pada ketika itu. Mereka kemudiannya membawa pemuda itu berjumpa dengan raja pada zaman tersebut, iaitu Raja Yandasus. Raja Yandasus adalah seorang yang beragama Islam. Apabila pemuda itu bertemu dengan pemimpin negara pada masa itu, mereka menerangkan apa yang telah berlaku kepada mereka dan berapa lama mereka berada di dalam gua. Barulah mereka sedar bahawa itu semua hanyalah kuasa Tuhan. Okey, pada ayat yang ke-25 hingga 26, ayat ini menceritakan tentang berapa lamakah mereka tinggal di dalam gua tersebut. Tetapi hanya Allah yang lebih mengetahui tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Tiada satu pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Seterusnya, menurut tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir, mereka iaitu pemuda Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua tersebut dalam keadaan tertidur selama 309 tahun. Maka Allah sahaja yang maha mengetahui tentang berapa lamakah mereka tertidur di dalam gua tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 220545 Muhammad Syarif Anjasman akan menerangkan serta memberitahu penutup dan kesimpulan daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Jadi, sebab kita mengkaji dan menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan masalah tersebut, apa yang kita dapat huraikan atau perjelaskan bahawa dalam kesimpulan yang telah atau cerita yang telah diberitahu dalam bab-bab sebelumnya, kita dapat sebutkan bahawa Al-Quran ini adalah kisah yang benar. Jadi kesimpulan daripada kisah tersebut, kita dapat mengetahui bahawa Al-Quran ini adalah sumber penyampaian mesej akhlak dalam konteks membentuk umat yang berakhlak untuk membentuk sebuah umat manusia yang berakhlak baik dan mulia seperti mana yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan cerita ini diceritakan adalah sebagai bukti kebenaran Al-Quran, iaitu Al-Quran adalah sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bahawa agama adalah sepenuhnya dari Allah. Jadi cerita Ashabul Kahfi ini telah dituliskan dalam dua tafsiran kitab, iaitu kitab tafsir Al-Misbah dan kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana kedua-dua kitab ini menggunakan tafsir tahlili, yang mana terdapat persamaan dalam kedua-dua
kitab tafsir ini, yang mana dari segi bilangan itu iaitu 7 pemuda, dan apabila bersama seekor pemuda anjing tersebut ia menjadi 8. Selain itu juga bilangan hari bilangan hari ahli-ahli Ashabul Kahfi ini menurut kita ialah 309 tahun. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini menunjukkan kepada kita bahawa kekuasaan Allah SWT, iaitu menghidupkan semula orang yang mati. Dan jadi bertitik tolak pada itu, kita dapat mengetahui bagaimana Allah SWT itu menghidupkan umat manusia ini apabila kelak hari kiamat tiba. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang benar yang mengetengahkan pemuda sebagai contoh yang boleh dijadikan ciri-ciri umat manusia ini sebagai umat yang terdidik. Jadi sikap-sikap mereka, ciri-ciri keberanian mereka untuk menghadapi segala rintangan dan cabaran boleh dijadikan sebagai prinsip-prinsip kepada pemuda-pemuda zaman kini. Jadi sama-samalah kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi dan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran sebagai penunjuk kepada kita sebagai umat akhir zaman ini, supaya kita dapat bentuk diri kita umat manusia, umat Islam di akhir zaman ini, dan terus bentuk akhlak yang mulia. Jadi sekian daripada saya.